والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama insya-Allah di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Ini insya-Allah bersama dengan surah yang baru, iaitulah surah As-Sajdah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan juga kita merafak kesyukuran kepada Allah kerana diberikan kesempatan masa. Mungkin ada yang datang bersama kita secara face to face dan mungkin juga ada yang menonton dalam secara online, insya-Allah. Baik, boleh saya tahu dulu, ada sebelum ni yang mengikuti kelas surah Yasin? Surah Yasin tahun lepas? Tak ada? Ada yang ikut kelas surah Yasin? Haji ikut? Alhamdulillah. Jadi ini kali pertama lah kan. Selepas saya ingat 10 kali ikut, ada 10 kali kita tadabbur 10 siri tahun lepas surah Yasin, dan alhamdulillah kita telah tamatkan. Dan hari ini kita akan ambil satu lagi surah, iaitulah surah As-Sajdah. Ini kita apa dia? 413. 415 surah As-Sajdah. Baik. Jadi insya-Allah kalau yang belum pernah bersama dengan saya, mungkin sikit pengenalan lah terlebih dahulu berkenaan peribadi saya insya-Allah. Baik. Nama diberi Muhammad Huzaim bin Izham. Saya berasal daripada Sungai Petani, Kedah, dan sekarang ini menetap di Kajang. Ya, silakan. Sekarang menetap di Kajang Bua, di Taman Nadayu Kajang Bua. Alhamdulillah telah berumah tangga dan ada 3 orang anak. Saya mengajar di Kolej Teknologi Darul Naim Kuala Lumpur. Pernah dengar nama ni? Dekat sini je sebenarnya, dekat Seksyen 9 ni, belakang apa? Paragon Point, Jabat. Ya, belakang daripada Az-Zahran tu kan, belakang tu, dekat je lah, di sini. Saya dulu lepasan daripada University of Yarmouk, Jordan, pada tahun 2014. Jadi keterlibatan saya dalam dunia, maknanya dari sudut perkongsian, dari sudut tadabbur Al-Quran, selain daripada dalam Masjid Hasanah ni melalui program Tafaqquh Fiddin, saya juga bersama dengan Tadabbur Center di, dulunya di Ostia Bangi lah, sekarang dah pindah lah, bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman, bersama dengan Dr. Azrul, Ustaz Syahmi, dan juga saya bersama dengan Akademi Tadabbur Malaysia, ini di bawah Ustaz Yusuf Arba'in. Dan insya-Allah dalam tempoh beberapa siri kita akan melihat satu surah lagi daripada surah Al-Quran, yakni surah yang selalu kita baca dan mungkin selalu kita dengar imam baca, yakni pada hari Jumaat. Di surah As-Sajdah ni mempunyai beberapa perkara yang sangat menarik untuk kita kaji bersama insya-Allah, untuk kita melihat peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Kerana As-Sajdah itu rujuk kepada sujud, kan? Jadi surah ini mengajar kita untuk kita bersujud di hadapan kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana mungkin yang baru bersama dengan saya pada kali ini,
Ini cara saya dalam mana kata kita mentadabur satu-satu surah. Ini kita akan melihat ini dari sudut perbahasan yang mungkin perbahasan berkaitan dengan tafsiran secara umum, perbahasan berkaitan tafsiran yang mana agak mendetail, dan kadang-kadang saya menyebutkan tentang kaedah-kaedah. Kerana apa yang penting, yakni bila tuan-tuan dan puan-puan bersama dalam kelas tadabbur ini, baik secara fizikal ataupun secara maya, makna ada perkara-perkara yang boleh diambil kaedah-kaedah ini untuk apply kepada surah-surah yang lain pula. Jadi mungkin kita akan memilih beberapa surah. Tapi maknanya dalam Al-Quran ini ada 114 surah kan. Jadi kita tak mampulah nak kesemuanya. Jadi paling kurang bila kita tahu kaedah-kaedahnya, mudah-mudahan membantu kita lah di dalam melihat ayat-ayat Quran yang lain. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan melihat terlebih dahulu berkaitan dengan mukaddimah. Maknanya kita tak pergi lagi kepada ayat by ayat. Jadi kita tengok dulu tentang mukaddimah, iaitu latar belakang surah As-Sajdah, dan beberapa isu yang kita nak cuba highlightkan tentang kefahaman daripada surah As-Sajdah dan juga surah-surah yang lainnya yang ada kaitan dengan surah As-Sajdah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat terlebih dahulu berkaitan dengan latar belakang. Jadi setiap surah daripada surah Al-Quran, dia mempunyai latar belakangnya yang tersendiri. Jadi kalau kita lihat setiap surah dalam Al-Quran, dia ada penyusunan yang mana kita tengok penyusunan itu merupakan penyusunan di dalam mushaf. Jadi penyusunan dalam mushaf. Kalau kita tengok dalam mushaf, tuan-tuan puan tengok dalam mushaf, maknanya surah As-Sajdah ini adalah surah yang ke-32, betul kan? Surah yang ke-32. Yang mana surah sebelumnya adalah surah Luqman, dan surah selepasnya adalah surah Al-Ahzab. Itu yang biasa kita lihat di dalam mushaf. Namun di sana ada lagi satu bentuk penyusunan surah-surah, iaitulah bentuk penyusunan mengikut tertib turunnya surah. Tertib turunnya surah, yang ini makna kata turunnya ketika mana pada zaman Nabi SAW. Jadi saya merujuk kepada salah satu tafsiran yang menyusun mengikut turutan penurunan, bukan turutan mushaf, iaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Hasan Habanakah Al-Maidani. Ini seorang ulama Syria yang makna kata ulama yang moden lah. Tak silap saya guru kepada bekas Mufti Wilayah dulu, Dr. Zulkifli Al-Bakhri. Baik. Jadi beliau menulis satu kitab yang menarik, tafsir ada Daqaiq Tadabbur, nama kitab tafsirnya. Yang ini beliau menyusun mengikut turunan, mengikut penurunan ketika mana surah itu diturunkan kepada Nabi SAW. Kerana daripada situ kita melihat surah ini sangat signifikan turun kepada Nabi. Patutlah surah ini turun ketika mana Nabi SAW berada dalam situasi itu. Kerana kita tahu bahawa ayat-ayat Al-Quran ini ketika mana ia diturunkan kepada Nabi SAW, dia sama ada menjawab persoalan ataupun memberikan pandangan, maknanya pendapat terhadap sesuatu isu, memberi komentar terhadap satu isu, ataupun nak memberikan semangat, motivasi, persediaan kepada Nabi SAW dalam nak menghadapi kehidupan dakwah baginda di Makkah ataupun di Madinah.
Jadi kalau kita melihat dari sudut susunan turunnya kepada Nabi SAW, maka surah As-Sajdah merupakan surah yang ke-75. Surah yang ke-75 turun kepada Nabi SAW. Yang mana surah sebelumnya turun adalah surah Al-Mu'minun, dan surah selepasnya itu adalah surah At-Tur. Jadi ini bermakna bila kita mengetahui susunan penurunan yang keberapa. Cuma satu benda yang saya nak sebutkan, makna kata walaupun surah As-Sajdah surah yang ke-75 dan ada penomboran bagi surah-surah itu, tak bermakna surah itu turun selengkapnya. Sebagaimana kita kata contoh surah Al-Alaq kan, surah yang pertama turun kepada Nabi SAW. Ini tak bermakna surah Al-Alaq turun secara penuh, tak. Maknanya mungkin yakni pada awalnya 5 ayat, kemudian turun selepas itu melengkapkan surah Al-Alaq. Begitulah juga surah-surah yang lain. Jadi makna kata ada surah yang mana turun sekaligus kesemuanya, ada surah yang mana turun ini separuh dulu, yang di awal ataupun yang di akhir, dan separuh lagi turun pada waktu yang lain. Cuma ketika mana permulaan turun itu sesuatu surah, sama ada di awalnya, pertengahan ataupun perakhirannya, maka ditulis ataupun disusun oleh para ulama tertib penurunan surah. Dan tertib penurunan surah ini bersifat ijtihadilah. Makna kata boleh jadi kalau kita lihat kepada tafsiran yang lain ataupun kita melihat pendapat ulama yang lain, mungkin nombor itu berbeza. Kerana dari sudut penurunan ni memang kita tidak ada satu pendapat yang pasti. Cuma para ulama ini menyusunkan berdasarkan ijtihad melalui mereka melihat suasana penurunan, yakni keadaan latar belakang, keadaan tema surah tersebut yang berkaitan dengan situasi Nabi SAW, maka mereka mengatakan sedemikian. Antara yang menarik mungkin tafsir yang boleh tuan-tuan rujuk, antaranya adalah tafsir Al-Maududi. Tafsir Al-Maududi dalam internet ada, dalam Google, EnglishTafsir.com. Yang menariknya dia bahasa Inggeris. Mungkin tuan-tuan dan perempuan mungkin lebih mahir bahasa Inggeris daripada saya. Saya pun sikit-sikit je lah bahasa Inggeris kan. EnglishTafsir.com. Ini tafsir Al-Maududi. Ini beliau ada menyebutkan tentang period of revelation. Bilakah jangkaan surah ini diturunkan kepada Nabi SAW. Baik. Jadi kita dah tahu makna kata surah As-Sajdah ini adalah surah yang ke-75. Makna kata dia adalah pada akhir-akhir Nabi SAW berada di Makkah. Ini menarik bila kita tahu tentang penurunan ini, kita boleh melihat apakah sirah di sebalik penurunan surah tersebut, dengan cara melalui kita melihat kepada kitab sirah. Dan Nabi SAW 23 tahun Nabi SAW berdakwah, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Jadi setiap tempat, yakni di Makkah dan juga di Madinah itu, dia mempunyai 3 fasa sekurang-kurangnya. 3 fasa dakwah Nabi SAW. Jadi fasa yang pertama iaitulah 3 tahun yang pertama Nabi SAW berdakwah secara sir, secara tersembunyi, dengan kerabat, dengan ahli keluarga, saudara, kawan baik dan sebagainya. Kemudian 7 tahun selepas itu, melengkapkan 10 tahun, Nabi SAW berdakwah di dalam kota Mekah. Jadi maknanya orang datang menunaikan haji, ini cara jahiliah, datang ke Mekah, Nabi pergi ke kemah-kemah, Nabi dakwah. Ini di dalam kota Mekah. Dan selepas daripada kewafatan Khadijah dan juga Abu Talib, berlaku peristiwa, maknanya Nabi SAW pergi ke Taif kan? Nabi pergi ke Taif. Bermula 3 tahun yang terakhir, Nabi mula berusaha mengembangkan dakwah Nabi SAW di luar kota Mekah. Pengaruh di luar kota Mekah.
Dan kalau kita baca dari sudut sirah Nabi SAW, 3 tahun yang terakhir Nabi berada di Makkah ini adalah 3 tahun yang sangat mencabar. Kerana apa? Kerana pada waktu ni Nabi dah tak ada backup. Ini dari sudut Abu Talib dengan Sayyidatina Khadijah kan, radhiyallahu anha. Dan pada waktu ni orang-orang biasa, maknanya kalau sebelum ini yang nak menyakiti Nabi SAW, mereka hanya cakap-cakap mulut. Yang berani sakitkan tubuh badan Nabi ni maknanya pembesar-pembesar Quraisy kan. Tapi bila 3 tahun yang terakhir ni, orang-orang biasa pun dah mula berani untuk menyakiti Nabi, berani untuk menyakiti para sahabat Nabi SAW. So 3 tahun yang terakhir ni kita akan tengok banyak surah yang Allah SWT turunkan, terutamanya berkaitan dengan qasas, kisah-kisah dalam Al-Quran Nabi-Nabi yang terdahulu. Ini banyak pada 3 tahun yang terakhir. Dan termasuk yang turun 3 tahun yang terakhir ini adalah surah As-Sajdah. Kenapa? Kerana kalau kita tengok dari sudut bilangan surah Makkiyah, Madaniyah ya. Ini surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah dan selepas hijrah. Surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah, kalau boleh kita simpulkan, lebih kurang ada 86 surah. 86 surah. Ini surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, ataupun kita sebut sebagai Makkiyah. Adapun surah-surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW disebutkan sebagai Madaniyah, iaitu bilangannya lebih kurang 28 surah. Jadi 86 campur 28 maka 114. Jadi maknanya ini nombor ke 75. Maknanya di akhir-akhir dah Nabi SAW berada di Makkah. Jadi saya akan sebutkan nanti apa hikmahnya. Ini yang kita nak tengok kepada penomboran dari sudut penurunan ni. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah As-Sajdah di akhir. Apa yang ada dalam surah As-Sajdah ni? Itu yang kita nak cuba rungkaikan pada mukadimah, sesi mukadimah pada pagi ini insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada setiap ayat-ayat Al-Quran itu dia mengandungi tema-temanya, tema utama bagi setiap surah. Walaupun kalau kita katakan surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW biasanya akan memberi penegasan terhadap rukun-rukun iman, kepada tauhid, kepada Rasul dan Risalah, dan juga kepada hari kiamat. Ini 3 ni. Ini termasuklah maknanya dari sudut beriman kepada malaikat dan sebagainya. Tapi 3 ini yang utama, iaitu tauhid, mengesakan Allah. Yang kedua adalah Rasul dan Risalah, membenarkan Nabi dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hari kiamat, kebenaran bahawa hari kiamat itu akan berlaku. Ini itu merupakan tema-tema ataupun perbincangan-perbincangan dalam surah-surah Makkiyah secara umumnya. Tetapi setiap surah dalam Al-Quran, 114 surah, dia ada tema-tema yang berlainan daripada surah-surah yang lain. Dengan banyaknya 114, makna kata Al-Quran ni dia ada 114 tema yang berlainan, tapi dia ada kesinambungan. Kenapa kesinambungan itu? Dia masih lagi merujuk kepada 3 tadi, 3 persoalan tadi, berkaitan dengan tauhid, Rasul dan Risalah, dan juga berkaitan dengan hari kiamat. Yang ini ada temanya masing-masing. Jadi kita boleh melihat dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan setiap surah, menurunkan surah ini selepas surah ini, dan penyusunan surah dalam mushaf adalah berbentuk tauqifi. Makna kata susunan surah yang kita lihat dalam mushaf sekarang ni adalah susunan yang disusun oleh Nabi SAW, ini melalui wahyu yang diberitakan oleh Jibril.
Jadi sudah tentu susunan mushaf itu mempunyai rahsia. Dan ketika mana ia turun, sudah tentu juga susunan penurunan juga mempunyai rahsia. Maka sebab itu kita melihat kepada tema-tema setiap surah untuk kita faham. Ini kenapa surah ini diturunkan sebelum surah ini? Kenapa surah ini diturunkan selepas surah ini? Apa cerita yang ada dalam surah ini yang menyebabkan dia turun selepas surah ini ataupun sebelum surah ini? Maka kita melihat kepada tertib penurunan terlebih dahulu, iaitulah sebelum surah As-Sajadah, surah Al-Mu'minun diturunkan. Baik, dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kita tahu dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan hampir 11 ayat, silap. Ini berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beriman, dan mereka ini disebutkan sebagai pewaris syurga. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang ciri-ciri orang beriman. Maka dalam surah As-Sajadah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang apa? Tentang bagaimanakah sikap orang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya, tapi bagaimana sikap mereka terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kharru sujjadan. Mereka ini duduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahum la yastakbirun, dan mereka ini tidak takabur dan tidak sombong. So, nampak kesinambungan dia? Sebutkan ciri-ciri dan apa respon ketika mana kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan surah As-Sajadah turun selepas, turun sebelum surah At-Tur. Maknanya selepas surah As-Sajadah, surah At-Tur. Apa kesinambungan pula? Selepas daripada Allah turunkan surah As-Sajadah, Allah turunkan surah At-Tur kepada Nabi SAW. Apa kesinambungan? Iaitu jika surah As-Sajadah menyebutkan tentang sikap terhadap Al-Quran, maka surah At-Tur membenarkan berlakunya penurunan wahyu. Ini beriman, satu, meyakini Quran. Surah Al-Mu'minun dalam bahasa mudah kita kata meyakini Quran, ciri-ciri orang beriman. Kemudian apa respon pula terhadap Quran? Dan surah At-Tur Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan benarkah berlaku penurunan wahyu itu. Ini dari sudut surah At-Tur ini menceritakan tentang Bukit Tur, kan? Jadi cerita tentang bagaimana ataupun tempat di mana Nabi Musa AS mendapat wahyu dengan sumpah ni waktu. Ini menunjukkan sumpah kepada Bukit Tur Sina itu, yang mana Nabi Musa mendapat wahyu. Jadi yang nak sebutkan benarnya turunnya wahyu itu. Ia bukan rekaan daripada Nabi SAW. Kerana antara perkara yang popular disebutkan kepada Al-Quran adalah asatirul awwalin. Itu hanya omong kosong saja. Ini cerita-cerita dongeng, cerita orang yang terdahulu. Sedangkan Al-Quran bukan sedemikian. Al-Quran juga bukan rekaan daripada Nabi SAW. Mereka mengatakan am yaqulu naftarah. Adakah mereka mengatakan bahawa kamu yang mengada-adakan Al-Quran? Maka sudah tentunya tidak. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan surah At-Tur untuk membenarkan bahawa wahyu itu bukan sekadar pernah turun kepada Muhammad sekarang ni, mana pada waktu itu, tapi dahulunya pernah turun juga kepada Nabi Musa AS. So nampak bagaimana kesinambungan itu berlaku. Baik. Kemudian kalau kita melihat pula dari sudut surah, iaitu susunan di dalam mushaf. Jadi kalau yang kuning sebelah kanan ini susunan 74, 76 itu susunan dari sudut penurunan. Sebelah kiri 31, 33, maknanya 32 itu adalah surah As-Sajadah. Ini surah Luqman. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam surah Luqman, kita tahu antara benda yang paling besar disebutkan dalam surah Luqman adalah nasihatnya, wasiyatul hakim, iaitu wasiat hakimah, iaitu nasihat yang mengandungi hikmah, yang disebut sebagai Luqman al-Hakim. Jadi
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sumber kepada hikmah itu apa? Al-Quran. Bermula daripada ayat yang pertama. Kemudian Allah datangkan tentang Al-Quran, yang mana sumber daripada hikmah itu adalah Al-Quran. Dan surah As-Sajadah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keimanan itu terkait bagaimana dengan sikap terhadap wahyu. Makna kata perkaitan di antara surah As-Sajadah dengan surah Luqman dari sudut temanya. Tema Luqman ini, surah Luqman menyebutkan tentang sumber hikmah. Jadi bagaimana respon kita terhadap wahyu itu, ini mendatangkan hikmah di dalam perbicaraan ataupun dalam kehidupan kita. Jadi makna kata nak mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ini dilihat dari sudut bagaimana kita respon terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah bila kita dengar, maknanya kita dengar begitu saja ataupun bagaimana? Jadi ada caranya. Manakala selepas surah As-Sajadah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surah Al-Ahzab, yang mana surah As-Sajadah berada sebelum surah Al-Ahzab. Jika surah As-Sajadah menyebutkan tentang sikap terhadap wahyu dan berpaling kepada orang-orang yang kafir, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Ini berpaling daripada orang kafir, ini rujuk kepada Al-Quran. Jangan dengar cakap orang-orang yang kufur dan ingkar. Maka surah Al-Ahzab bermula dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di permulaan surah Al-Ahzab, jangan kamu mentaati kafir dan juga munafik. Ini perlu mentaati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Itu sikap yang betul, yakni sujud dan juga rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khaufan wa tama'an, hanya saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bukan kepada mereka yang ingkar terhadap Rasul dan juga risalah. So daripada sini, apa kepentingan untuk kita tahu surah sebelum dan surah selepas? Yakni kalau dalam perbahasan ilmu Al-Quran, dia disebut sebagai ilmu munasabah. Jadi munasabah ni makna dalam bahasa kita munasabah lah. Ini apa munasabah, ataupun dalam kita boleh sebutkan keterikatan. Sebab Al-Quran ini, dia apabila diturunkan secara berperingkat, tapi ia tak bermakna setiap ayat itu dia berasingan. Itu yang nak disebutkan kepada kita tentang munasabah ni, ilmu munasabah. Kalau secara ringkas saya sebutkan ilmu munasabah ni, iaitu ilmu berkaitan dengan keterikatan antara surah-surah, apa kaitan surah ni dengan surah ni. Dan saya sebutkan tadi dari sudut kenapa surah ini diturunkan selepas surah ni, kerana dia ada kesinambungan dia. Kesinambungan itulah yang kita sebutkan sebagai ilmu munasabah. So daripada latar belakang ini, kita dapat satu perkara, iaitu surah As-Sajadah menceritakan kepada kita, antara temanya adalah dari sudut bagaimana sikap kita terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita nak cuba ungkaikan. Baik, boleh kan tuan-tuan? Kalau ada soalan, ini kita boleh berdiskusi. Baik, jadi bila ada face to face ni, saya pun seronok juga. Kalau dulunya dalam maya ni, maknanya orang kadang-kadang nak bercakap tu segan kan. Jadi face to face ni, jadi boleh kita berbincang kalau ada yang tak jelas dan sebagainya. Baik. Kemudian, kalau kita melihat sedikit lagi, lebih dalam lagi berkaitan dengan perkaitan antara surah sebelumnya, surah As-Sajadah dengan surah Luqman. Jadi kalau tuan-tuan tengok macam tafsir-tafsir yang ada dalam bahasa Melayu, antaranya terjemahan Tafsir Al-Munir, mungkin tuan-tuan ada Tafsir Al-Munir, antara tafsir yang bagus sebagai pemula. Dia ini banyak dibincangkan, dan antara dibincangkan itu adalah ilmu munasabah, ataupun yang ditulis dalam tafsir itu adalah persesuaian ayat
ataupun persesuaian surah. Kenapa surah ini sesuai diturunkan selepas surah ini? Kenapa surah ayat ini sesuai berada sebelum ayat ini? Jadi dalam surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di akhir surah Luqman, Allah kata di akhir, kalau tuan-tuan tengok di akhir surah Luqman ayat 34, Innallaha a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini hanya sahaja sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa yunazzilul ghais, dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia juga mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tiada seorang pun yang betul-betul mengetahui apa yang diusahakannya esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada pun seorang yang dapat mengetahui di bumi ataupun di negeri manakah ia akan mati. Jadi ayat ini bincang tentang apa? Bincang tentang yang pertama, bila berlaku kiamat. Kemudian tentang berlaku turunnya hujan, rezeki, apa yang Allah tetapkan dalam rahim seorang ibu. Kemudian dari sudut apa yang dia akan dapat esok, dari sudut kehidupan dia, nikmat ke, ujian ke, dan juga dia tidak mengetahui di manakah bumi dia akan mati. Tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu sa'ah, semata-mata ilmu berkaitan dengan kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 5 dan 6. Maaf, tulisannya agak kecil sikit. Ini sebab apa? Sebab tapi saya tulislah ayat di situ, maknanya ayat 5 dan 6. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah turunkan peraturan dari langit. Kalau kita tengok surah As-Sajdah, buka surah As-Sajdah, ini kita sebut kerangka terlebih dahulu. Ayat 5 dan 6 Allah kata yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun zalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizir rahim. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah turunkan peraturan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dia mengangkat naik semua segala yang berlaku. Summa ya'ruju ilaihi, dia mengangkat segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan manusia ni untuk apa? Untuk dihakimi. Dihakimi itu bila? Pada suatu masa yang bilangan tahunnya sangat banyak, yang banyak bilangan tahunnya. Alfasanatin mimma ta'uddun, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yang ni kita tak tahu berapa lama kiamat, bila kiamat berlaku, berapa lama berlaku kiamat, keadaannya kita tidak mengetahuinya. Benar, Allah jualah yang mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Mana kata ayat tadi akhir surah Luqman tadi Allah kata apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mengetahui tentang ilmu tentang hari kiamat. Tak ada siapa yang mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 5 dan 6 berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mengetahuinya. Maknanya penutup bagi surah Luqman itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semula, ini penegasan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya. Wa yunazzilul ghais, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jugalah sahaja yang mengetahui rezeki. Yang ini turunnya hujan ni maknanya dalam bahasa mudah kita kata rezeki setiap orang itu. Ini persoalan kepada ayat 27 kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a. Ayat 27. Iaitu, dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.
Mengapa mereka tidak mahu memerhati semua itu supaya taat dan juga bersyukur. Jadi yang sebutkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu bila turunkan hujan, dan apa hikmah daripada penurunan hujan itu adalah tumbuhnya pokok-pokok, tanaman-tanaman yang menyebabkan binatang ternak mereka makan dan mereka sendiri makan. Jadi kenapa lagi manusia ini tidak mahu bersyukur? Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui apa yang berlaku di dalam rahim seorang ibu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 7 dan 9 hingga 9, iaitu tentang allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah ceritakan tentang penciptaan manusia daripada Nabi Adam, kemudian kepada salasilah keturunan ini manusia kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut diberikan, ditiupkan ruh, kemudian diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, akal, fikiran. Tetapi manusia masih lagi tidak mahu bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, maza taksibu ghada, apa yang mereka akan dapat pada hari esok. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 5 dan juga ayat 13. Tadi kita sebutkan yudabbirul amra minas sama. Allah yang mentadbir urusan alam ini, mendatangkan peraturan-peraturan apa yang akan berlaku kepada manusia. Perihal makhluknya Allah semuanya di bawah pengetahuan dan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengakhiran manusia itu bergantung pada kepatuhannya terhadap peraturan itu. Mana kata kita tak payah nak sibuk dari sudut apa yang kita akan dapat esok. Ini kita hanya menjalankan sunnatullah. Jadi kalau dari sudut kerja, maknanya kita berusaha. Jadi tidak perlu ada kerisauan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah menentukan rezeki bagi setiap orang itu. Dan antara bentuk rezeki dan antara bentuk perkara yang tidak diketahui selain daripada rezeki adalah berkaitan dengan ajal. Bi ayyi ardin tamut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 10 dan 11, orang kafir yang mendustakan mereka akan dihidupkan semula. Bahkan pertemuan dengan Tuhannya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa malaikat maut akan datang mengambil nyawa mereka dan akan kepadanya lah dikembalikan. Maknanya malaikat maut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Malaikat maut yang diwakilkan kepada kamu. Makna kata kamu boleh mati bila-bila masa saja, di mana-mana sahaja. Ini yang sebutkan, boleh nampak bagaimana dalam surah Luqman, di akhir surah Luqman itu dia ada kesinambungan daripada akhir surah itu dengan apa yang Allah nak ceritakan secara umumnya, kerangkanya di dalam surah As-Sajdah. Jadi itu yang disebutkan sebagai munasabah. Boleh tuan-tuan Baik. Kemudian ini semua latar belakang. Jadi kita nak sebutkan tentang surah As-Sajdah. Jadi kalau kita dah tengok tadi berkaitan dengan penyusunan, hikmah disusun dalam mushaf dan hikmah diturunkan kepada Nabi SAW, dan bagaimana kita melihat lebih dalam ini tentang hubungan antara surah dengan surah. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir, saya sebut tadi tafsir Al-Munir, selalu ada persesuaian dengan surah sebelum. Ada surah Luqman dan surah As-Sajdah. Baik. Kalau kita tengok dalam hadis dan juga dalam Quran ini sendiri, ada beberapa nama yang disebutkan kepada surah As-Sajdah daripada ayat itu sendiri dan juga daripada hadis Nabi SAW. Baik. Yang pertamanya kita kena faham nama surah ini dalam Quran. Ini nama surah macam surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran yang kita tengok dalam mushaf itu,
nama itu adalah bersifat wahyu. Jadi maknanya tauqifi. Makna kata namanya itu adalah nama yang disebutkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Itu nama dia. Tetapi setiap daripada surah ataupun sebahagian surah, dia mempunyai nama lainnya. Macam surah Al-Fatihah lah. Nama Al-Fatihah itu adalah nama yang dalam maknanya wahyu turun dengan nama Fatihah. Tapi surah Fatihah disebutkan dengan Ummul Kitab kan. Disebutkan juga dengan Asy-Syafiyah, Al-Wafiyah, Sab'ul Masani dan sebagainya. Ini banyak. Dan begitu juga kalau kita biasa dengar makna kata surah Tabarak, surah Al-Mulk kan. Jadi surah Al-Mulk disebut juga dengan surah Tabarak. Dan begitulah dengan surah As-Sajadah. Makna kata nama As-Sajadah itu adalah nama utamanya, dan dia ada nama-nama lain. Dan kebiasaan nama utama bagi setiap surah itu dia ada disebutkan di dalam surah. Melainkan ada beberapa surah, contoh macam surah Al-Ikhlas kan. Tak ada perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas kan. Tapi nak sebutkan apa, kefahaman terhadap ikhlas itu hanya saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan. Surah Al-Ikhlas hanya sebut tentang Allah, semuanya Allah. Kerana keikhlasan yang sebenar itu adalah bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kebiasaannya nama surah itu dia disebutkan di dalam surah, kebiasaanlah, kecuali beberapa surah. Dan nama surah itulah dia akan menentukan tema utama bagi surah tersebut. Contoh, kalau kita ambil Suratul Baqarah, kan panjang kan Suratul Baqarah kan, ada 286 ayat. Kenapa namanya itu Baqarah? Kenapa namanya Baqarah? Sapi betina. Fikirlah kan. Sebab cerita tentang Baqarah itu disebutkan dalam Suratul Baqarah. Cerita tentang bagaimana orang Yahudi mereka banyak tanya dengan Nabi Musa. Bila disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka untuk menyembelih Baqarah, menyembelih sapi betina, unta betina, lembu betina. Jadi mereka tanya macam-macam. Jadi tanya tu bukan tanya nak tahu, tapi mereka tanya untuk melengah-lengahkan masa, untuk mereka tak membuat suruhan. Tanya apa ni, sapi betina ni macam mana, apa ni, apa warna dia, bentuk dia macam mana. Jadi dia tanya-tanya tu tanya yang bukan tanya nak tahu. Jadi maknanya bukanlah saya kata dengan tanya, mana boleh tanya. Tapi nak sebut tanya itu adalah dari sudut dia nak melengah-lengahkan supaya tak mau buat benda tu, dan hampir tak buat pun. Jadi cerita surah Al-Baqarah ini adalah cerita tentang orang yang Allah Subhanahu Wa Taala, satu bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan pada permulaannya, diberikan dijanjikan Palestin kepada mereka dahulunya, tetapi disebabkan mereka yang mensia-siakan peluang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tukar daripada orang Yahudi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu cerita surah Baqarah ini tema dia berkaitan dengan manhaj khalifah. Khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, yang dahulunya Allah bagi kepada Bani Israel, tetapi setelah adanya Nabi SAW Allah tukar itu disebabkan apa? Sebabkan mereka sendiri yang mensia-siakannya. Jadi dia tergambar daripada apa? Daripada cerita Baqarah itu sendiri. Sebab itu saya kata nama surah itu dia akan menentukan tema utama bagi surah tersebut. Dan begitulah surah As-Sajadah. Iaitulah nama surah ini menentukan temanya, dan temanya apa? Berkaitan dengan respon kita terhadap ayat Al-Quran. Jadi kita sebut selepas ini. Baik. Jadi surah As-Sajadah dinamakan dengan As-Sajadah berdasarkan ayat yang ke-15. Ini ketika mana orang beriman disebutkan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada
wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini respon orang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Ini apabila diperingatkan, maka mereka ini kharru sujada, tunduk dan juga sujud. Sujud ini disebutkan dengan makna kepatuhan. Ini dari sudut bila bertembung di antara selera kita, nafsu kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kita nak ambil yang mana? Nak dahulukan selera kita ke nafsu kita, ataupun nak dahulukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Jadi surah As-Sajdah ni membincangkan tentang hal tersebut, iaitu macam mana respon kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut respon orang beriman adalah mereka itu tunduk sujud, mereka itu bertasbih, bertahmid, dan mereka tidak sesekali sombong. Makna kata mereka tak dahulukan, tak apalah walaupun apa yang mereka nak, selera mereka berbeza dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, maka mereka tidak akan mendahulukan selera mereka, kerana tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki ini kepada orang-orang beriman. Jadi itu antara temanya. Dan kenapa dinamakan berdasarkan ayat yang ke-15. Dan ada juga disebutkan, para ulama menyebutkan surah ini dinamakan sebagai surah Al-Madaji'. Al-Madaji', iaitu maknanya adalah tempat tidur. Kalau ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji', ini mereka ini bersegera bangun daripada tempat tidurnya. Jadi perkataan madaji' ini ada dalam surah lain juga, tapi disebutkan antara nama surah ni lah. Baik. Kemudian dari sudut hadis Nabawi, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut bahawa Nabi membaca surah ini, Alif Lam Sajadah, dan juga surah Al-Insan. Ini tersebut nanti dalam hadis fadilatnya. Dan juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain menyebutkan dalam riwayat Tirmizi bahawa Nabi SAW tidak tidur melainkan membaca surah ini, Alif Lam Tanzil, dan juga surah Al-Mulk. Ini nama-nama. Ini nama-nama bagi surah As-Sajdah. Baik. Jadi kita sebutkan tentang nama itu akan menentukan tema utamanya. Maka apa tema utama surah As-Sajdah yang berlainan dengan surah-surah yang lain? Tema utama surah As-Sajdah adalah berkaitan dengan penjelasan tentang kekuasaan Allah sebagai pentadbir alam. Ini dalam ayat dalam surah yang lain pun ada cerita tentang kekuasaan Allah. Dalam surah Yasin sebelum ni kita cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sudut apa? Dari sudut bagaimana seharusnya orang beriman itu respon. Iaitulah responnya itu sujud pada keagungannya. Dengan rasa apa? Dengan rasa penuh khauf dan juga raja. Dengan rasa penuh takut dan juga harap. Nanti kita akan bincang tentang khauf. Jadi ini tema utama daripada surah As-Sajdah yang berlainan dengan surah-surah yang lain. So daripada tema ini pula tuan-tuan, nampak dia punya kerangka iaitu satu-satu. Daripada tema yang besar ini, dia akan berpecah melalui pecahan ayat-ayatnya. Daripada ayat dalam 30 ayat itu dia akan terpecah merujuk balik kepada tema utama. Iaitulah bagi surah As-Sajdah ini pada ayat 1 hingga 9, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang mukaddimah yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pencipta dan pengurus segala perihal langit dan bumi, dan dialah juga yang menurunkan kitab kepada Nabi SAW untuk mengajak kepada iman. Ini first kali makna kata temanya 1 hingga 9 Allah cerita tentang kebesaran Allah ni. Dan tadi kebesaran Allah, apa tema tadi? Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut respon. Bagaimana respon orang beriman, iaitu sujud dan takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So pengenalan 1 hingga 9 mukadimah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dulu tentang kebesaran Allah.
Allah mentadbir apa yang ada di langit dan juga di bumi. Kemudian ayat 10 hingga ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan sikap-sikap orang yang kafir dan sikap-sikap orang yang mukmin terhadap kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjelaskan pengakhiran kedua-duanya di hari akhirat. Jadi maknanya kata ada beza di antara respon orang beriman dengan respon orang yang kufur, kafir. Dan sesiapa yang memilih untuk beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pengakhiran dia macam mana. Siapa yang memilih untuk kufur, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pengakhiran dia juga macam mana. Dan penutup bagi surah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penegasan semula terhadap kekuasaan Allah, dan dialah yang menurunkan Al-Quran yang akan menyebabkan orang-orang kafir menyesal kerana keengganan mereka untuk beriman. Jadi dalam Al-Quran, setiap surah dalam Al-Quran dia akan ada pendahuluan, dia akan ada isinya, dan dia akan ada penutup. Macam kalau dulu-dulu belajar karangan kan, ini pendahuluan, ada isi, ada penutup. Sebab itu dalam Quran, ayat surah yang paling pendek 3 ayat. Ini mengikut kerangka ni. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Kenapa? Kerana surah ini dia macam satu binaan. Jadi binaan lengkap, sempurna satu binaan, maka dia mestilah ada, maknanya kalau bangunan dia ada foundation dia, ada binaan yang utama, kemudian ada melengkapkan, macam dewan ni lah. Binaan ni foundation yang utama, lepas tu binaan dewan dan kelengkapan kursi meja dan sebagainya. Ya. Jadi lengkap surah. Baik. Jadi kalau kita tengok fadilat surah As-Sajdah. Baik. Antaranya disebutkan fadilat surah As-Sajdah dalam hadis riwayat Muslim. Idza qara'a ibn Adam As-Sajdah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailahu, wa fi riwayatin Abi Quraib ya waili umira ibn Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Jika anak Adam membaca ayat sajadah, maknanya kata bukan sekadar surah sajadah, ayat sajadah. Sebab ayat sajadah dalam Quran ada 14 atau 15 kan. Yang mana dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 2 kali ayat sajadah. Dalam surah sajadah sendiri pun ada sekali je, tapi dalam surah Al-Hajj ada 2 kali. Nanti mungkin kita di pertemuan yang lain kita sebutkan mengapa. Baik. Yang disebutkan di sini, disebutkan jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun berkata, celakalah dia. Maknanya celakalah orang tu. Maknanya kata dia tak dapat nak mengganggu orang tu, maka dia kata celakalah orang. Bukan maknanya orang tu ditimpa celaka. Maknanya disebutkan tu sebab dia tak dapat ganggu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan celakalah aku. Kenapa dia kata celakalah aku? Yakni syaitan menyebut celakalah aku kerana apa? Iaitu apabila anak Adam ini disuruh bersujud, maka dia pun bersujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud kepada siapa? Nabi Adam kan? Namun aku enggan, maka bagiku neraka. Makna kata bila mudah-mudahan kita memahami dalam surah Sajadah ini sebagai salah satu bentuk macam mana kita nak tahu respon, sepatutnya kita respon terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ayat penciptaan kauniyah ataupun ayat-ayat Al-Quran, dan kita benar-benar sujud dari sudut bukan sekadar fizikalnya sujud, tapi jiwa kita, hati kita sujud penuh tadarruk, penuh rasa tazallul, rasa kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bagi kita syurga. Mudah-mudahan. Baik. Fadilat yang lain, motivasi sebagai beramal saleh.
Ya, ya, sila. Boleh, boleh. Makna kata bila kita baca tu kita nak sujud tu. Sunat kita berdiri, angkat takbir, sujud. Jadi sunat kita bangun lah. Nanti dalam ayat 15 saya akan perincikan tentang mungkin hukum hakam lah. Di situ nanti kita akan lebih banyak berdiskusi lah tentang hukum hakam, tentang sujud sajadah, insyaAllah. Baik. Motivasi beramal soleh. Dalam hadis Nabi SAW sebut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini maknanya salah satu daripada ayat dalam surah As-Sajdah, ini ayat 17. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebut daripada Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala sebut, aku mempersiapkan kepada hamba-Ku yang saleh satu tempat yang mana mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, mata mana tak pernah lihat keindahannya, telinga tak pernah mendengar alunan suara yang gemersik, yang indah. Kan kita kalau pergi ke hutan-hutan kan, kita suka dengar bunyi haiwan, kan, bunyi yang tenang kan. Ini mana bukan sekadar kita melihat pemandangan yang cantik, tapi di telinga juga, dengan halwa telinga, melihat gemersik suara yang menenangkan. Jadi syurga itu, mata macam mana cantik kita pernah tengok pun, syurga tak pernah sama. Telinga bagaimana merdu pun kita dengar, syurga tak pernah sama. Wala khatara ala qalbi bashar, yang mana tidak akan pernah manusia ini dia terlintas pemikiran dia tentang indahnya syurga. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 16, ayat 17, Allah menyediakan bagi mereka yang beriman ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak pernah mata melihat. Jadi nak sebutkan ini motivasi, mudah-mudahan untuk kita beramal soleh. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, jadi kita sebutkan tadi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajr alif lam mim tanzilus sajadah wa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW membaca pada waktu solat fajar hari Jumaat surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Mungkin maknanya minggu akan datang, ini kita melihat apa kaitan di antara surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kenapa Nabi baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan? Apa perkaitan dia dengan hari Jumaat? Kenapa Nabi baca pada subuh hari Jumaat? Jadi itu persoalan-persoalan yang kita akan bawa nanti insya-Allah tentang perkaitan di antara surah dan surah. Baik. An Jabir qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u bi tanzilus sajadah wa bi tabaraka. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW sebut daripada Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW tidak akan tidur melainkan setelah Nabi membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Dalam riwayat Tirmizi. Ini juga kita akan melihat apa perkaitan di antara surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Kenapa Nabi SAW membaca sebelum tidur? Ini bukanlah maknanya setiap hari. Maknanya bukanlah setiap hari Nabi baca surah As-Sajdah dan Tabarak saja. Ada surah yang lain Nabi baca. Antara surah Al-Isra, surah Az-Zukhruf ataupun surah Az-Zumar. Jadi maknanya ada beberapa surah yang Nabi baca selang-selang. Tapi kerap juga Nabi membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Kadang-kadang kita baca surah Al-Mulk kan. Ini maknanya mungkin boleh tambah lagi surah As-Sajdah sekali, InsyaAllah.
Baik. Ada soalan tuan? Sebelum saya nak kita lihat ayat pertama dulu, iaitu Alif Lam Mim. Ada soalan berkaitan dengan belakang? Ya, baik. Berkaitan dengan tidur itu, surah As-Sajdah apa? Ya. Nanti saya bincangkan satu sesi apa kaitan di antara surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Satu sesi lagi kita bincang apa kaitan surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Satu sesi itu sejam setengah. Kita bincang berkaitan. InsyaAllah minggu akan datang kita bincang dulu apa berkaitan antara surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Sebab itu yang Nabi baca kan. Kalau di sini, kalau ada tuan-tuan yang mari solat subuh sini hari Jumaat di sini. Saya tak pasti kalau di sini dibaca penuh ke. Tapi kalau saya di surau kat rumah, maknanya biasanya baca As-Sajdah separuh kan. Sebab apa? Sebab hari kerja kan, hari Jumaat kan. Tapi kalau dulu saya di Kedah dulu, di Sungai Petani, maknanya memang baca rakaat surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan kan. Jadi kita lihat dulu apa perkaitan. Baik. Ada kan soalan? Nanti insyaAllah kita akan lihat apa ni perkaitan. Baik. Jadi kalau tak ada soalan, mana saya nak sebutkan sedikit berkaitan dengan ayat yang pertama. Yang mana daripada ayat pertama ni kita akan melihat beberapa rahsia Al-Quran. Bahawa Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak hanya kepada ayat-ayat yang kita faham. Mana kata ayat macam zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan ayat-ayat yang lain yang kita baca, yang kita faham terjemahan dan tafsirannya. Mukjizat Al-Quran ini sampai kepada ayat-ayat yang kita tak dapat faham. Kenapa kita dapat faham? Sebab ulama pun tak faham. Makna tak faham ni adalah dari sudut makna sebenarnya, iaitulah yang disebutkan sebagai huruf muqatta'ah. Muqatta'ah yang terpotong ataupun yang terpisah. Yang kita baca Alif Lam Mim kan, di surah As-Sajdah kan, Alif Lam Mim. Kenapa dinamakan huruf-huruf yang terpisah ataupun yang terpotong? Kerana kita sebut Alif Lam Mim, kita tak sebut alam kan. Macam kita baca surah Al-Insyirah kan, Alam nashrah laka sadrak, betul kan? Tapi kita baca dengan Alif Lam Mim, ini satu-satu huruf. Maka sebab itu dinamakan huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang dibaca secara terpisah, ataupun maknanya huruf yang mana digabungkan dia tak jadi perkataan. Kan biasa kan huruf, bila kita gabung huruf-huruf maka dia jadi satu perkataan yang difahami kan. Tapi huruf muqatta'ah ni bermakna gabungan huruf-huruf tu dia tak jadi perkataan. Alif Lam Mim, dia tengok terjemahannya apa? Alif Lam Mim, terjemahannya Alif Lam Mim. Ini kalau kita tengok dalam tafsir, memang ada tafsiran yang cuba untuk ini dari sudut ijtihadnya memberikan makna kepada huruf-huruf muqatta'ah ni. Antaranya macam contoh Alif Lam Mim, ada yang kata Alif itu adalah Allah, Lam itu Jibril, Mim itu Muhammad. Ada beberapa tafsiran. Cuma kalau kita tengok tafsiran ini bukan bersifat qat'i ataupun bukan bersifat pasti. Para ulama hanya sebutkan ini beberapa pandangan dan juga beberapa kaul-kaul daripada ijtihad ulama. Tapi dari sudut hadis, ini tak disebutkan tentang makna sebenar Alif Lam Mim. Jadi bagi kita, tak apa kalau kita nak tahu maknanya, cuma kita tinggalkanlah makna yang kita tak ketahui. Cuma apa yang kita nak sebutkan dari sudut apa hikmah dia. Kerana dalam Al-Quran tidak ada satu pun yang sia-sia kan. Sudah tentu ada hikmah dia. Kenapa Allah SWT mendatangkan Alif Lam Mim? Walaupun kita tak tahu makna tu, nak sebutkan tentang mukjizat Quran ni, kita tak tahu makna pun ada hikmah. Baik, tuan-tuan tengok kenapa saya letakkan gambar ni. Mungkin tuan-tuan ada mengaji di sini, mungkin ada mengaji tentang bacaan Quran kan, maknanya bacaan tajwid. Mana kita tahu bahawa setiap daripada kita
manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkurniakan kepada kita 5 makhraj huruf yang disebut sebagai makharijul huruf, yang mana kita bermula daripada rongga ni, jauh, disebut jauh, kita naik ke atas tengkorak, bukan tengkorak, tenggorok kan, ini al-halq, kemudian kepada lisan kan, lidah kita, kemudian hidung, bunyi dengung kan, hidung, dan akhir sekali di bibir kita kan. Cuba tuan-tuan tengok mana kedudukan alif lam mim. Masih boleh bangun tu. Sini alif kan, lam mana? Lam kita nak sebut lam ni sini kan, dan mim sini kan, ni. Makna kata bila kita nak sebutkan alif lam mim, yang kita bermula daripada bawah alif, lalu ke atas sebelum kita nak sebut lam, dan bila kita nak sebutkan mim, bunyi dengung nak mim. Alif lam mim, maknanya bunyi dengung dan juga bunyi bibir. Alif lam mim ni mewakili semua yang ada dalam huruf ni dari sudut makhraj huruf kita. Baik, kenapa nak sebutkan kepada kita, setiap kita manusia dan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita beriman terhadap Al-Quran, makna kata kita ini sebenarnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Quran. Sebab apa? Sebab ia keluar daripada makhraj. Setiap kita ada makhraj tu kan, 5 tu, betul kan? Ada 5 makhraj tu kan, yang mewakili semuanya sekali. Maka setiap kita ini boleh membaca Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ni dah mempermudahkan Al-Quran pada kita. Ini sebagai satu semangat dan motivasi untuk kita mempelajari Quran. Allah kata alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim, Al-Quran itu tidak ada keraguan. Tuan-tuan, tidak ada keraguan ni bukan hanya terhad kepada isi kandungannya, bukan hanya terhad kepada cara turunnya, daripada siapa yang diturunkan, bagaimana ia diturunkan, tapi tidak ada keraguan dari sudut kita nak berhubungan dengannya. Tak ada keraguan, walaupun mungkin kita dah sampai mungkin usia emas orang kata kan, tapi tak ada keraguan bahawa kita juga boleh membaca Al-Quran dengan baik. Kita juga boleh memahami ayat-ayat Quran dengan baik. Allah kata kepada Nabi Yahya, khudhul kitaba biquwwah. Itu syaratnya. Wahai Yahya, ambil Al-Quran itu dengan bersungguh-sungguh. Ini tak ada keraguan. Yang mencipta keraguan tu siapa? Kita kan. Oh ustaz, tak boleh ustaz. Dah payah lah, lidah dah perah, dah payah nak sebut kan. Siapa yang mencipta keraguan? Kita. Tapi Al-Quran kata apa? Al-Quran kata Allah dah mempermudahkan, insya-Allah. Tapi syaratnya memanglah kena bersungguh kan. Jadi kesungguhan tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan jalan, insya-Allah. Itu maknanya bagi orang beriman kita kan, kerana mewakili semua makhraj. Yang kedua, bagi orang yang mana dia tak beriman dengan Quran, orang musyrikin, ini kita tahu bahawa Al-Quran ini disebut sebagai mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat ini dia asalnya daripada perkataan ajaza. Ajaza ni maknanya lemah. Jadi mukjizat ini adalah satu perkara yang amrun khariqun lil 'adah, satu perkara yang ajaib yang berlaku kepada yajrihi Allah ala yadi ahadi min anbiya'i, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat itu kepada salah seorang daripada para nabinya. Tujuannya apa? Maqrunun bil tahaddi, dia adalah untuk mencabar orang-orang pada ketika itu mendatangkan semisalnya. Salimun 'anil mu'aradah, dan ia selamat daripada sebarang bentuk tentangan. Maknanya orang tak boleh menentang mukjizat. Jadi Al-Quran itu disebutkan dengan mukjizat, antaranya adalah dia memberi cabaran.
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, jadi Nabi SAW, itulah Quran, cuba kamu datangkan semisalnya. Ini bentuk cabaran. Dan cabaran, nak sebut cabaran itu lebih kuat apabila cabaran itu adalah berkaitan dengan huruf-huruf yang biasa orang Arab ni sebutkan. Kan huruf hijaiyah tadi kita tengok tadi kan, huruf-huruf ni kan semua huruf-huruf hijaiyah kan, orang Arab guna semua ni kan. Dan mereka ini diketahui bahawa mahir dalam bidang syair kan. Syair ini bagaimana terbentuk syair? Melalui huruf yang sama kan? Huruf yang sama terbentuk syair. Tapi daripada huruf yang sama mereka tak akan mampu mencipta Al-Quran. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal ayat-ayat Al-Quran. Maka Alif Lam Mim itu bagi orang yang menentangi Al-Quran adalah sebagai bentuk cabaran. Cuba datangkan semisal Al-Quran. Maka mereka takkan mampu. Jadi sebab itu, ketika mana Nabi SAW membacakan, kalau surah As-Sajdah maknanya sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Selepas hijrah Madaniyah, makna selepas Nabi SAW berhijrah. So surah As-Sajdah kita sebutkan tadi Makkiyah, sebelum hijrah, Alif Lam Mim. Dan ada surah Alif Lam Mim selepas hijrah, antaranya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni Madaniyah, yang diturunkan di awal-awal Nabi SAW berada di Makkah, di Madinah. Baik. So Nabi SAW diketahui bahawa Nabi ini adalah ummi. Ummi ni apa? Untuk huruf lah bahasa kita kan, yang tak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. Kalaulah anak ataupun cucu lah, cucu-cucu kita umur 2-3 tahun contoh, yang ni kita bagi kepada dia apple, dia makan apple, hari-hari makan apple. Yang ni bila dia nampak apple, kita lalu kat pasaraya ataupun kat market kat apa ni, kedai pasar malam ke, dia nampak, dia tahu tu apple. Tapi kalau kita kata kat dia, adik cuba eja apple macam mana, agak-agak boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak pernah belajar secara formal kan, tak pernah belajar. Eja E-P-A-L satu-satu, tak pernah. Nabi SAW diketahui bahawa Nabi ni ummi. Ini membaca sesuatu yang mana Nabi dengar bacaan, Nabi sebut mudah. Tapi membaca dalam bentuk ejaan, Alif Lam Mim kan? Ejaan kan? Maka membuktikan bahawa Al-Quran itu bukan daripada Nabi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok surah As-Sajdah, lepas ayat Alif Lam Mim Allah sebut tentang apa? Alif Lam Mim tanzilul kitab kan? Kalau kita tengok surah surah Luqman, Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Surah As-Sajdah, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi. Surah Ali Imran, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Yasin wal Qur'anil hakim. Setiap kali selepas daripada huruf muqatta'ah ni Allah datangkan Quran. Satu nak sebutkan apa? Menunjukkan bukti Al-Quran ni benar. Kamu tahu bahawa dia ummi kan? Nabi SAW ini tak mampu untuk membaca, tak mampu untuk menulis. Jadi bagaimana dia mendatangkan Quran? Maka nak tunjukkan bahawa bukti Al-Quran itu bukan daripadanya, bukan daripada Nabi SAW. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana Nabi SAW mempunyai pengetahuan yang sangat banyak. Yang ini dari sudut pengetahuan yang menjangkaui masa, maka sumbernya juga adalah Al-Quran. Jadi yang sebut kepada kita tuan-tuan dan perempuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, Alif Lam Mim ini sahaja, ini mempunyai hikmah dan juga peranan. Walaupun kita tak faham maknanya, walaupun dengan ada tafsiran-tafsiran lah kita sebut kan, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Tapi dia mempunyai peranan dan dia mempunyai hikmah-hikmah yang tertentu ketika mana dia didatangkan.
Ini tidak sia-sia, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang sia-sia. Maka jadi dengan pengetahuan kita terhadap hikmah ini, mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat. Ini dari sudut kita tahu bahawa Al-Quran ini dipermudahkan untuk kita. Kita tahu bahawa Al-Quran ialah sumber hikmah, pengetahuan segala-galanya. Maka mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau lebih detail lagi tuan-tuan, jadi yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi, disebutkan daripada surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ni, dia ada 14 huruf sahaja yang digunakan. Kan, daripada semua huruf tadi 28 huruf kan, hanya 14 sahaja digunakan. Apa 14 huruf tu? Diakronimkan oleh ulama jadi perkataan dalam dia ni. Huruf nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin, ra. Nassun hakim qati'un lahu sir. Diakronimkan, macam kita selalu akronimkan lah kan, huruf-huruf tu. Apa makna yang dalam biru tu? Teks yang bijaksana, bersifat pasti, yang mempunyai rahsia. Rahsia kita dah sebut dah tadi. Teks yang bijaksana, Al-Quran yang hakim, pasti, maknanya pasti ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia, apa rahsia kita sebut tadi. So kenapa 14 daripada 28? Ini ulama yang maknanya mereka mengkaji. Kerana kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalili hafizahullah, seorang ulama juga, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan 14 daripada 28 huruf kerana tadi kita sebut ia bentuk cabaran. Allah dah datangkan 14 sahaja huruf, kamu cuba datangkan baki yang lain, tak mampu. Dan ia berada dalam 29 surah. Maknanya ada dalam 29 surah yang menggunakan huruf muqatta'ah. Kenapa 29? Bukan 28. Sebab kalau huruf hijaiyah ni, maknanya dia ada tambahan satu lagi huruf untuk menjadikan lengkap bacaan, iaitulah huruf hamzah. Kan? Hamzah menyebabkan lengkap bacaan. Alif tu berbeza dengan hamzah kan. Maknanya ada dalam 29 surah. 14 huruf tu, kalau kita detail zoom in lagi, dari 28 huruf tu, tuan-tuan tengok, kalau kita tengok yang dalam bulatan itulah yang dipilih ataupun yang menjadi huruf-huruf permula bagi 29 surah. Imam Ar-Razi dia membahagikan huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah ni kepada 3. 9 awal, 9 akhir, 10 di tengah. 9, 9, 10, 28. Daripada 9 yang awal, Allah ambil 2 daripada 9. Daripada 9 yang akhir, Allah ambil 7 daripada 9, tinggal 2. Jadi tinggal 7. Daripada tengah diambil secara berselang. Ra ambil, Zai tak ambil, Sin ambil, Shin tak ambil, Sad ambil, Dot tak ambil, Ta ambil, Za tak ambil, Ain ambil, Rin tak ambil. Tuan-tuan, kalau kita tengok, adakah ini susunan ataupun pemilihan ni pemilihan yang orang kata apa, asywa'i, yang sia-sia? Ada sebab yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi, kita melihat bahawa setiap daripada huruf ni dia mewakili tadi yang kita sebut makhraj tadi. Pada makhraj lisan tadi ada, pada makhraj bibir tadi ada, makhraj halqum, makhraj halq dan juga rongga, semua ada. Yang mana dipilih sebagai salah satu bentuk nak cabar tadi. Yang kedua adalah nak beri motivasi pada kita bahawa ayat Quran ni mudah untuk dibaca untuk kita. Mudah-mudahan. Jadi di sini maknanya kalau tengok tadi, yang ni dari sudut saya kumpulkan lah, 29 surah tu. Yang satu huruf ada, yang ni huruf nun, sad, qaf. Yang 2 huruf ada ha, mim, ta, ha, ta, sin. Yang 3 huruf ada alif, lam, mim. Yang 4 huruf ada, yang 5 huruf ada. Ini boleh tengok semula dalam Quran lah, dalam mushaf. Baik, satu lagi bagi mengakhiri kelas kita pada hari ini, dari sudut dalam Quran, berapa surah yang Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan alif lam mim? Berapa surah? Antaranya surah apa? Sajadah kan? Surah Al-Baqarah, surah Luqman, lagi Ali Imran, lagi
Ada lagi tak? Ada 2 lagi, iaitulah surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum. Surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok nombor yang saya letakkan sebelah nama surah tu kan, itu adalah nombor dalam mushaf. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran dekat-dekat, nombor 2, nombor 3. Kemudian tak ada dah surah Alif Lam Mim kan. Surah Alif Lam Mim ada pula, iaitu surah Al-Ankabut. Mula surah Al-Ankabut direct juga, 29, 30, 31, 32 direct. So ada 6 surah. Baik, apa disebut sebagai tema yang menghubungkan di antara surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim? Jadi kita pernah fikir, macam kalau dalam Quran ada surah yang bermula dengan tasbih kan, Subhanallazi asra bi'abdihi, yusabbihu lillah, sabbaha lillah, sabbih isma rabbikal a'la. Ada 7 surah semua. Jadi kalau kita tengok, kita kumpulkan tu, kita lihat apa yang ada dalam tu, kita boleh tahu apa kesatuan tema dia. Apa tema bagi seluruh surah yang bermula dengan tasbih, dan apa tema bagi seluruh surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Baik, kalau kita tengok suratul Baqarah, saya sebutkan tadi, suratul Baqarah temanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang manhaj khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Di antara mereka yang mensia-siakan, yakni orang Yahudi, dan mereka yang menegakkan, iaitulah para sahabat. Sebab tu ada peristiwa perubahan kiblat kan? Perubahan kiblat ni bukan semata-mata perubahan kiblat dari sudut syarak kan? Tapi perubahan daripada siapakah yang akan memimpin dunia. Ini bukanlah Bani Israel, iaitu daripada Baitul Maqdis, tapi kepada ini para sahabat Makkah, pada sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Bukan sekadar perubahan kiblat solat, tapi perubahan dari sudut kepimpinan. Sebab manhaj dalam surah Baqarah cerita tentang manhaj khalifah. Surah Ali Imran, apa temanya? Pemilihan umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan contoh pemilihan khusus, iaitu keluarga Imran. Ini keluarga Imran, bapa kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Jadi keluarga Imran ini adalah keluarga contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pemilihan umat, mereka yang dipilih sebagai khalifah di atas muka bumi. Kemudian surah Al-Ankabut 29. Ankabut ni yang mana apa? Spider kan? Apa ni, laba-laba. Nah, sebutkan tentang surah Al-Ankabut ni cerita tentang apa tema dia? Dari sudut lemahnya kebatilan dan ahlinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun zahir mereka berkedudukan tinggi serta kuat. Rumah laba-laba ni tuan-tuan, sarang laba-laba ni memanglah kalau kita pegang tu maknanya senang je dihapuskan. Tapi kalau kita tengok, saya baca dari sudut kajian sains lah. Kalau tuan-tuan ada mungkin ilmu, mungkin kalau saya salah minta tegur saya. Apa yang saya baca, sarang laba-laba ni sebenarnya dia kuat, tapi kuat bagi serangga lah. Ini bagi saya, sebab tu dia boleh duduk atas dia punya sarang dia tu kan? Tapi yang menjadikan laba-laba tu lemah adalah dari sudut rumah tangga dia. Rumah tangga dia apa? Ini porak-peranda. Dari sudut lebah betina dia lebih kuasa daripada lebah jantan. Ini tuan-tuan boleh baca apa ni, kajian. Jadi porak-peranda dia itu adalah datang daripada dalam, bukan daripada luar fizikal. Jadi nak sebutkan, walaupun di luar musuh-musuh Allah yang nampak kuat, tapi sebenarnya mereka lemah dari sudut dalaman mereka. Surah Al-Ankabut cerita tentang itu. Kemudian surah Ar-Rum, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa? Pembuktian. Banyak tentang ayat disebut dalam surah Ar-Rum. Maka nak sebutkan tentang pembuktian kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di bawah kekuasaannya lah segala sesuatu. Surah Ar-Rum ni cerita tentang permulaan Rom dikalahkan oleh
Parsi, kan. Kemudian selepas beberapa tahun fi bid'i sinin, dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala sebut berapa tahun selepas itu Rom akan menang atas Parsi, dan benda itu berlaku. Itu menunjukkan tentang kebenaran Quran. Nak sebutkan kerajaan, kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Luqman tadi tersebut tentang ajakan untuk berpegang kepada Al-Quran dengan penuh keimanan kerana sumber hikmah yang terhalang kepada orang kafir. Jadi surah Luqman cerita tentang sumber hikmah, dan surah As-Sajdah cerita tadi tentang bagaimana respon. Baik. Kalau tuan-tuan tengok nombor 1 dan 2, surah Baqarah dan surah Ali Imran diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW. Dia ini di Madinah, dan pada permulaan ataupun awal Nabi SAW berada di Madinah. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran, walaupun tak semua adalah, maknanya kebanyakan ayat. Surah Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah, keempat-empat surah ini adalah surah Makkiyah. Ini diturun sebelum daripada Nabi SAW hijrah. Bahkan disebutkan di akhir-akhir Nabi SAW berada di Makkah. Apa hikmah? Kerana yang menyatukan di antara 6 surah ini adalah 3 tema ni. Yang pertama, kepimpinan. Dari sudut ciri-ciri pemimpin, contoh-contoh kepimpinan, sifat-sifat kepimpinan. Yang kedua, kerajaan silih berganti, tak ada kerajaan yang kekal, kerana kerajaan terbaik adalah kerajaan yang mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan manusia ini hanyalah pinjaman yang diberikan, yang mana akan boleh diambil semula. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok balik tadi, 4 surah tadi adalah Makkiyah, sebelum hijrah. Maknanya sebelum Nabi mendapat apa? Kepimpinan. Maka kalau kita tengok tema-temanya adalah tentang persediaan. Persediaan tentang kita tahu di sudut mindset bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang memiliki kuasa. Semua selain daripada Allah adalah lemah. Dari sudut janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Buktinya surah Ar-Rum. Dari sudut daripada mana sumber kita nak dapat kekuatan, dan juga dari sudut persediaan diri, hikmah melalui Al-Quran, dan juga dari sudut bagaimana kita nak respon dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surah As-Sajdah. Maka kita tengok awal turun pada Nabi SAW di Madinah selepas mendapat tampuk kepimpinan, Allah sebutkan tentang manhaj khalifah. Bagaimana manhaj yang sebetulnya yang perlu dilaksanakan oleh orang Islam. Yang apabila diberikan kekuasaan. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Imran. So nampak bagaimana susunan itu berlaku. Yang ini dari sudut penurunan, dari sudut penyusunan surah. Yang ini dari sudut surah ini Makkiyah, Madaniyah. Boleh faham kan tuan-tuan? Kalau takut pening dia disusun sini sana. Tapi mudah-mudahan ada sedikitlah manfaat dan pengetahuan. Jadi ada soalan kalau sebelum daripada kita nak tutup? Boleh jelas insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kalau tak ada apa-apa soalan, kita bertemu insya-Allah pada 2 minggu akan datang. Pertemuan yang akan datang lah insya-Allah. Jadi saya akan bahaskan mudah-mudahan, mana kita tak pergi lagi ayat yang kita bahaskan ini, apa perkaitan di antara surah As-Sajdah, surah An-Insan. Mungkin minggu lepas kita bahaskan pula apa kaitan surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Jadi mudah-mudahan menambahkan rasa minat kita untuk amal, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi ada soalan, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang itu pada diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Tafaqquh Fiddin Masjid Hasanah atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.